Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan pada pagi ini untuk kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Khatib Tabrizi dan Imam Baghawi rahimahumullah taala. Dan insyaAllah kita mulakan dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sambung daripada yang lepas. Masih lagi dalam Kitabul Iman. Sini Al-Faslus Sani. Kitabul Iman dan bab pada Babul Waswasah. Bab fil waswasah, bab menerangkan tentang waswasah. Al-Faslus Sani, fasal yang kedua, hadis yang ke-73. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun faqala. Seorang pemuda telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, inni uhaddisu nafsi bisyai'. Sesungguhnya dalam diriku ini berlaku suatu perkara lah yang dibicarakan dalam hati. Ada perkara yang datang dalam hati dia. Li'an akuna humamatan ahabbu ilayya min an atakallama bihi. Yang mana sekiranya aku menjadi arang, itu lebih aku sukai daripada aku bercakap tentang perkara yang terlintas dalam hati tersebut. Qala alhamdulillahillazi radda amrahu ilal waswasah. Maka Nabi SAW bersabda, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, radda amruhu ilal waswasah, maksudnya menolak perkara-perkara yang waswas, maksudnya tidak diseksa lah. Tidak akan diazab orang yang sekadar diwaswas saja, tidak sampai dia tahap jazam ataupun tahap tekad lah. Jadi ini sambungan daripada fasal yang awal lah. Jadi sebelum ni, pada 2 minggu lepas saya dah terangkanlah tentang masalah lintasan hati ni. Jadi maknanya kalau sekadar lintasan hati, hadisun nafs, benda tu menimbulkan was-was, maka di situ tidak akan diseksa lah. Cuma sebaiknya perkara itu dihilangkan lah, supaya dia tak meningkat kepada tahap yang lebih tinggi yang boleh menyebabkan akan ada kesan lah pada diri seseorang tu. Kalau dah sampai tahap tekad tu dah berdosa dah. Dan kalau dalam bab akidah, maka itu boleh jadi silap-silap, boleh jadi murtad, na'udzubillah. Jadi di sini hadis ini menceritakan seorang pemuda, seorang sahabat Nabi jumpa Nabi. Dia kata dalam diri dia, dalam pemikiran dia tu, dalam hati dia tu bermain-main benda-benda yang tak sanggup nak dicakapkan. Baik aku jadi arang pun tak apalah. Maksudnya aku jadi sesuatu makhluk yang tidak akan dihisap, tidak akan dipersoalkan dia punya amalan dia, dan selesai begitu sajalah. Manusia ni kan, manusia dan jin lah.
kan, ada dia punya tanggungjawab ataupun taklif dia. Jadi segala perkara yang dilakukan tu akan dipertanggungjawabkan, akan disoal di hari kiamat, di padang mahsyar nanti. Jadi aku takut lintasan-lintasan hati aku ni akan ditanya nanti di akhirat. Lebih baik aku jadi macam arang pun bagus lah. Maknanya jadi sesuatu benda yang bukan hidup lah, supaya aku tak dipersoalkan. Maka Nabi jawab, tak apalah, maksudnya Nabi kata di sini, maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menolak perkara tersebut. Maksudnya tidak menghukum seseorang yang terlintas dalam hati dia perkara-perkara tersebut lah, selagi dia tidak tekad ataupun nekat ataupun dia menyuarakan melakukannya, selagi itu tak berdosa lah. Jadi sekadar tahap terlintas dalam hati itu biasalah. Cuma sebaik-baiknya kita hilangkanlah. Takut dia makin parah, nanti dia akan meningkat tahap tekad, tahap azam. Itu bahaya. Hadis yang seterusnya, yang ke-74. Wa'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitan lammatan bi ibni Adam walil malak lammatan. Sesungguhnya bagi syaitan itu ada lammatan. Lammatan ni maksudnya perkara yang akan dia kenakan kepada manusia. Kemudian walil malak lammatan. Bagi malaikat juga ada bahagian yang akan dia sampaikan, berikan, kenakan kepada manusia. Seperti mana yang saya dah bahas sebelum ni kan. Pembahasannya dalam ilmu tasawuf sebenarnya, dalam ilmu bab mengenal diri, iaitu dalam diri manusia ni, di hati dia lah ada bisikan daripada malaikat dan bisikan daripada syaitan. Jadi syaitan akan berikan bahagian bisikan dia itulah kepada anak Adam, kepada manusia, dan malaikat tu, malaikat mulhim namanya, pun dia juga akan memberikan sesuatu lintasan bisikan, lamatan lah dipanggil, kepada manusia tersebut. Maka hati manusia lah yang akan membuat keputusan, sama ada dia cenderung kepada bisikan syaitan ataupun bisikan malaikat. Fa'amma lammatu syaitan fa'i'adun bisyarri wa takzibun bilhaq. Adapun bisikan ataupun perkara-perkara yang akan digoda oleh syaitan kepada anak Adam itu, iaitu i'adun bisyarri wa takzibun bilhaq, iaitu untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, menjanjikan perkara-perkara yang buruk, maksudnya menyuruh melakukan perkara-perkara yang buruk dan menjanjikan seolah-olah perkara itu ada faedahnya lah, bagus, dan mendustakan akan kebenaran. Itu biasalah, macam-macam sebenarnya syaitan ni. So syaitan ni pertama sekali itulah dia akan suruh kita kufur syirik lah. Itu usaha yang pertama yang syaitan akan buat. Dia akan bisikkan, ragu-ragukan, timbulkan keraguan, waswas dan sebagainya dalam bab akidah, sampai orang tu boleh jadi confused, akhirnya jadi murtad, na'udzubillah. Kalau dia tak berjaya, dia bahagian akidah dia tak berjaya, dia akan timbulkan dari sudut amalan pula. Maksudnya dia suruh buat maksiat dan jangan lakukan ketaatan yang wajib. Benda-benda yang wajib dia cuba hasut supaya tinggalkan benda yang wajib, dan dia akan hasut supaya buat benda yang haram. Kalau dia tak berjaya juga, okay, dia akan bisik, dia akan hasut supaya jangan buat perkara-perkara sunat. Buatlah benda-benda makruh. Dia suruh galakkan buat benda makruh dan tinggalkan benda-benda yang sunat. Kalau dia gagal juga, dia akan suruh buat benda-benda baik tetapi yang nilai dia rendah. Dia ada nilai-nilai kan, amalan-amalan yang sunat misalnya, ada yang besar pahalanya, ada yang sedikit pahalanya. Jadi dia akan suruh buat juga benda yang rendah nilainya. Dan dia akan ganggu juga dari sudut lain, iaitu keikhlasan. Buat benda-benda kebaikan ni dia akan ganggu keikhlasan. Maknanya tak apa semayang-semayang tapi tunjuk-tunjuk kat orang.
Dia akan tiup-tiupkan, dia akan datangkan perasaan rasa riak, rasa takabur, rasa ujub. Ini syaitan lah, macam-macam. Walaupun dia membisikkan kita untuk satu kebaikan, bila dia dah tak berjaya untuk suruh kita buat keburukan, kita tetap juga buat kebaikan, maka dia akan, apa yang dia akan buat, kebaikan yang kita buat tu dia akan bisik-bisikkan supaya kita ni rasa bagus, rasa ujub, rasa diri kita baik. Lepas tu kita mula takabur, lepas tu kita riak, tunjuk-tunjuk kat orang. Dia akan, walaupun benda tu baik, tapi dia akan rosakkan amalan tu. Itulah syaitan. Kalau malaikat sebaliknya lah, malaikat sebaliknya, dia akan suruh kita buat benda yang dia dari segi akidah tu, maknanya kita berpegang teguh dengan akidah yang hak, yang benar lah. Kemudian amalan-amalan kita akan laksana, disuruh buat benda yang wajib, tinggalkan benda maksiat, galakkan benda yang sunat, tinggalkan yang makruh, dan jangan bersifat dengan sifat-sifat itulah riak, takabur, ujub dan sebagainya. Baik sebaliknya, rasa rendah diri, tawaduk, rasa syukur, rasa zuhud, rasa qanaah, tawakal dan sebagainya. Itu malaikat. Wa amma lammatul malak fa i'adun bil khairi wa tasdiqu bil haq. Malaikat dia akan suruh benda yang baik dan membenarkan akan benda yang hak lah. Faman wajada zalika falyalam annahu minallahi falyahmadillah. Dan barang siapa yang mendapati yang demikian itu, hendaklah dia mengetahuinya, dan sesungguhnya dia mengetahuinya bahawa sesungguhnya itu adalah daripada Allah, dan hendaklah dia memuji Allah Ta'ala. So kalau dia dapat bisikan-bisikan yang baik daripada malaikat, maka hendaklah dia tahu itu dari Allah Ta'ala melalui para malaikat ataupun direct lah. Di sini Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin dia bahas ada yang direct dari Allah, sebab Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan ilhamkan fujur dan taqwa. Fujur untuk ujian, taqwa untuk kita buat pilihan lah. Kemudian malaikat pun akan membisikkan juga. Jadi kita pujilah Allah Ta'ala kerana sekiranya ada bisikan kebaikan yang datang dalam hati kita. Wa man wajada al-ukhra falyata'awwaz billah minasyaitanir rajim. Dan barang siapa yang mendapati selainnya, maksudnya bisikan-bisikan yang buruk yang mengajak kepada kejahatan, maksiat dan sebagainya, hendaklah dia berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syaitan ni makhluk yang kita tak nampak. Syaitan ni makhluk yang kita tak nampak. Kalau kita nak berlindung daripada musuh kita yang kita nampak, so mudah kan. Tapi masalahnya syaitan ni musuh yang tak nampak, musuh yang nyata tapi tak nampak. Aduwwum mubin tapi tak nampak. Dan caranya kita berlindung daripada Allah Ta'ala, memang majoriti ulama' mengatakan untuk melindungi diri daripada syaitan hanyalah berlindung dengan Allah. Tapi dengan keyakinan dan dengan bacaan-bacaan tertentu dan perbuatan lah. Sebab apa? Macam mana kita nak jauhkan diri daripada syaitan? Dia sentiasa ada bersama kita kan. Jadi kita hendaklah sentiasa berlindung dengan Allah Ta'ala, sentiasa berada dalam keadaan suci. Jangan kita berada dalam keadaan tidak suci. Contohnya dalam keadaan junub. Kalau kita berjunub, segera kita bersucilah sebaik-baiknya. Sentiasa berwuduk. Sebab syaitan ni dia suka benda-benda yang tak suci, benda yang najis, kotor, busuk. Itu syaitan suka. Jadi kita sentiasa suci, sentiasa berwuduk. Sebab wali-wali Allah semua sentiasa suci. Wuduk batal je, dia akan perbaharui wuduk dia. Kemudian sentiasa bersih, sentiasa kemas, sentiasa tidak berada di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang maksiat dan sebagainya lah. Jadi dia susah. Itu secara luaran lah. Dan secara dalaman, apabila hati kita sentiasa mengingati Allah, dia payah sikit. Syaitan ni bila hati kita sentiasa banyak ingat Allah, dia payah nak masuk. Dia payah sikit nak masuk. Dia punya imunisasi dia kuat lah. Jadi dia bila dia ni vaksin tu, vaksin zikrullah, maka kuman yang datang tu lemah. Covid masuk pun lemah, stage 1, stage 2 je lah kot. Dan kalau semakin kuat dia, mungkin taklud lah. Mungkin taklud. Kalau vaksin sekarang ni kan belum tentu lagi, masih lagi boleh kena lagi. Ini kalau orang yang betul-betul hatinya sentiasa mengingati Allah, yakin dengan Allah Ta'ala, jadi payah sikit. Syaitan dia payah sikit.
Tapi dia tak putus asa, dia akan hantar lagi besar punya. Dia akan hantar ifrit misalnya. Dia lagi kuat orang tu, lagi dekat orang tu dengan Allah Ta'ala. Maka syaitan iblis akan hantar dia punya tentera dia yang lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Dan dia akan gunalah macam-macam. Dia akan guna perempuan, guna harta. Dia akan guna macam-macam cara untuk menewaskan hamba Allah yang lebih bertakwa. Summa qara'a asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu mengancam kamu dengan kefakiran dan menyuruh kamu melakukan perkara yang keji. Maksudnya mengancam dengan kefakiran tu buat jangan kamu bayar zakat, jangan kau sedekah-sedekah, kau nak gaji-gaji sedekah ni buat apa? Nanti kau sendiri yang miskin. Anak kau habis nak makan apa? Simpan duit tu untuk masa depan anak. Tak payah sedekah-sedekah ni. Macam-macam. Ya, dia selalu mengancam tentang kefakiran. Takut nak sedekah, kedekut nak sedekah, nak infak. Sebab apa? Simpanlah duit tu kan untuk kegunaan anak-anak, kegunaan masa akan datang. Takut nak infak. Sebab dia ancam dengan kefakiran. Rezeki Allah bagi. Rezeki macam-macam mana pun rezeki Allah tetapkan. Kalau dia tak infak sekalipun, kalau rezeki dia sikit-sikit lah. Bukan berarti kalau dia harta banyak, rezeki dia banyak. Tak juga. Rezeki ni apa yang kita ambil faedah daripada milik kita, itu namanya rezeki. So, tak ada istilahnya kita akan dilanda kefakiran. Kalau orang tu dah memang takdir Allah kata dia fakir, dia akan fakir juga walaupun punya harta. Mungkin harta dia akan hilang, dicuri, bankrupt dan sebagainya lah. Dia tak dapat nak ambil faedah pada harta dia. Dan dia akan menyuruh kepada fahsyat, benda-benda yang mungkar, keji dan sebagainya lah. Itu jelas lah. So hadis riwayat Imam Tirmizi, wa qala hadza hadisun gharib. Hadis ni hadis gharib. Gharib ni maksudnya bukanlah daif, tak semestinya gharib tu daif. Gharib tu hadis yang ganjil, hadis yang pelik lah, hadis yang jarang-jarang mungkin. Dan gharib ni dia ada gharib nisbi, gharib yang disandarkan kepada sanad, atau gharib yang disandarkan kepada lafaz. Maksudnya tak ada orang riwayatkan hadis ini melainkan sahabat seorang tu je. Itu dipanggil gharib dinisbahkan kepada sahabat. Atau gharib dinisbahkan kepada seorang tabi'in ke, atau perawi yang berada di satu tempat. Maknanya di Baghdad dia seorang je riwayatkan hadis ni, misalnya lah. Ataupun gharib pada matan dia. Maknanya tak ada hadis-hadis yang lain yang cerita macam ni punya matan. Hadis ni saja cerita macam tu. Itu pun boleh jadi gharib juga, dia panggil gharib nisbi. Tapi boleh jadi dia sahih, boleh jadi statusnya sahih. Maksudnya gharib ini dinilai dari sudut lain. Dan boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif. Kemudian hadis yang seterusnya yang ke-75, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqala hadza khalaqallahu khalqa. Faman khalaqallah? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah manusia itu sentiasa saling bertanya, sehinggalah dikatakan hadza khalaqallah al-khalqa. Hadza khalaqallahu khalqa. Ini Allah Ta'ala yang ciptakan segala makhluk inilah. Faman khalaqallah? So Allah siapa pula yang cipta? Fa iza qalu zalika faqulu, kalalah mereka mengatakan demikian itu, maka katakanlah Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka beritahulah bahawa sesungguhnya Allah itu dia esa. Dia esa, dia satu. As-samad, dia tempat bergantung. Maksudnya seluruh manusia, seluruh makhluk bahkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia tak sama dengan segala sesuatu. Jadi yang kalau kau tanya siapa pencipta Allah, maknanya kalau Allah Ta'ala tu dicipta, maka apa bezanya Allah dengan makhluk? So dibacakanlah hadis ini yang menjadi dalil bagi hujah-hujah kepada orang yang bertanya siapa pula yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. So apa yang Nabi sampaikan di sini adalah ayat Al-Quran. Jadi misalnya kalau kita bawa ayat Al-Quran ini kepada orang kafir misalnya.
kepada orang kafir. Kita baca Al-Quran ni, kita kata Al-Quran mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu esa, dia tempat bergantung, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dia tidak ada setara yang satu pun yang sama serupa setara dengan dia. Orang kafir dia tak percaya, dia tak bagi dia Al-Quran ni macam buku-buku tulisan siapa pun boleh tulis kan. Dan dia pula ada kitab di sini pula. Jadi kalau bagi pada orang kafir tak berkesan, susah sikit. Maka sebab tu ulama dia cuba memahami daripada surah Al-Ikhlas ni, surah Qul Huwallah ni, ulama cuba keluarkan dalil-dalil yang mana boleh kita berhujah dengan orang-orang kafir. Tu dalam pengajian akidah dibahaslah yang Allah Ta'ala ni dia qadim, dia qadim dan baqa, dia wajibul wujud, qadim, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Sifat-sifat salbiyah dia menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu tak mungkin diciptakan. Seperti mana yang saya dah bahas sebelum ni lah. Jadi Allah Ta'ala dia ada sesuatu kewujudan tu memang ada tiga. Sama ada dia wujud dengan sendirinya. Wujud dengan sendirinya maksudnya dia sendiri yang wujudkan diri dia, tu mustahil lah. Macam mana dia nak wujudkan diri dia, dia belum ada lagi. Dia belum wujud, lepas tu dia wujudkan di sini, itu memang mustahil. Yang kedua, dia diwujudkan oleh benda lain. Dia diwujudkan benda macam alam semesta ni lah, langit bumi ni diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia tidak diwujudkan dan wujudnya itu qadim. Wujudnya itu tidak ada permulaan, dia sedia ada. Sedia ada, memang bukan daripada tak ada kepada ada. So yang kedua-dua yang pertama tadi tu, iaitu Allah wujudkan diri dia sendiri ataupun Allah diwujudkan oleh satu yang itu mustahil. Itu mustahil. Tak mungkin Tuhan diwujudkan oleh sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain itulah yang sepatutnya jadi Tuhan. Jadi sebab itu lam yalid wa lam yulad. Jadi dikiaskan lam yalid wa lam yulad, dia tidak dilahirkan oleh sesuatu, maksudnya tidak diciptakan daripada sesuatu. Dia memang qadim. Jadi di situ dalam kepada orang kafir, jadi ulama mengeluarkan dalalah aqliyah, daripada daripada ayat-ayat Quran. Ulama keluarkan dalalah aqliyah, istimbatkan dalalah aqliyah di situ, yang mana kalau kita berdebat dengan orang kafir secara akli, dia tak boleh tolak. Pasal apa? Dia ada akal, dia orang yang berakal. Kalau kita bacakan Quran, dia mungkin tolak. Dia kata, aku tak percayalah kau punya Quran kau ni. Memang dia tak percaya. Kan? Jadi ulama bila berhadapan dengan orang bukan Islam, dia akan ambil dalalah akliyah daripada dalalah naqliyah, daripada Quran hadis. Pembahasan panjang dalam akidah lah. Summa yadful ala an yasarihi salasan. Kemudian isyarat ludah ataupun isyarat ludah lah sebelah kiri 3 kali. Wal yasta'iz billah minasyaitan, dan berlindunglah dengan Allah daripada syaitan. Sebab apa? Sebenarnya itu syaitan. Jadi walaupun itu manusia, kita katakan manusia yang bertanya siapa ciptakan Allah, maknanya syaitan ni ada dua, minal jinnati wan nas. Syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Syaitan di kalangan manusia itulah maknanya perangai macam syaitan. Orang kata dia manusia tapi perangai macam syaitan. Suka timbulkan keraguan-keraguan. Jadi di sini kita memang benda ni berlaku dan ulama sudah bersiap sedia lah. Ulama sudah bersiap sedia. Jadi kalau orang Islam yang mempersoalkannya, terus kita baca Qurannya kan, kalau dia tak percaya, parahlah dia. Tapi kita boleh kuatkan juga dengan dalil akli kepada orang Islam juga. Tapi kalau orang kafir, memang ulama akan guna dalil akal. Supaya apa? Dia ada akal, dia akan tunduk. Bila sama-sama ada akal dan bila kita bagi keterangan yang logik. Sebab apa? Segala perkara yang berkaitan dengan akidah ni, dia tak akan menyalahi akal. Dia tak akan menyalahi akal yang salim, akal yang selamat, akal yang benar. Jadi kalau dia tak mau terima juga, itu masalah lain. Selalunya bila ulama sudah menyediakan hujah akal bagi orang kafir yang mencukupi, yang kita kata yang sempurna lah, maka biasanya last sekali dia tak mau terima juga sebab sombong. Sombong. Sebab lain, bukan akal dia dah tak boleh bagaimana, dia terpaksa akur, tapi disebabkan sombong ataupun kita kata dari segi hakikatnya dia tak ada hidayat lah, tak dapat petunjuk, Allah Ta'ala tak bagi dia hidayat, maka dia tak boleh terima.
dia tak akan terima lah, sebab dia dah tak boleh buat apa dah, dia dah kalah dah. Sepatutnya dia terima, tapi disebabkan faktor lain lah, sombong dan sebagainya, tak dapat hidayat daripada Allah, tetap juga tak terima lah. Buat macam mana kan. Jadi itu antara amalan-amalan yang boleh kita buat lah. Kalau di sini berlakunya keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh sesiapa pun, maknanya amalannya di sini diajar supaya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan isyarah ludah 3 kali sebelah kiri. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Wa sanazkuru hadis Amr bin Akhwas fi babi khutbatihi yauman nahri insyaallah taala. Jadi kami akan nyatakan hadis Amr bin Akhwas dalam bab khutbahnya pada hari raya haji, hari raya nahar. InsyaAllah nanti ada sambungan tentang hadis ini lah dalam bab akan datang. Okey, al-faslus salis, fasal yang ketiga. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqulu hazallahu khaliqu kulli syai' faman khalaqallah. Jadi tidak henti-hentinya manusia itu saling bertanya, la yabraha la yazalu, sama. Tak henti-hentinya manusia itu saling bertanya, sehinggalah ada yang mula tanya kan, Allah ni pencipta segala sesuatu, so siapa pula yang ciptakan Allah? Hadis yang sama jugalah. Hadis yang sama seperti sebentar hadis tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala Allahu azza wa jalla inna ummataka la yazaluna yaquluna ma kaza wa ma kaza hatta yaqulu hadza Allah khalaqal khalqa faman khalaqallahu azza wa jalla. Dalam sebuah hadis kursi Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, umat engkau ni tak habis-habis duk kata ma kaza wa ma kaza, macam mana benda ni apa, benda tu apa. Suka banyak bertanya sangat. Last sekali apa? Hazallah khalaqal khalqa. Allah ni ciptakan makhluk, dan siapa pula ciptakan Allah? Jadi jawapan selesai. Dalam sifat 20 dah dijelaskan lah. Sama ada kita bagi dalil Quran kepada orang Islam yang boleh terima, atau kita bagi kedua-dua sekali, Quran dengan hukum akal, hujah akli. Kalau orang kafir memang kita bagi hujah akal je. Kita bagi hujah akal sebab dia tak terima Quran, hadis. Kita bagi dua-dua jugalah orang kafir. Cuma dia tak terima lah. Dia takkan terima Quran. Betul, kita huraikanlah dengan secara akli. Sampailah dia tunduk lah. Sampai kita boleh ilzam dia dengan hujah hukum akli. Hujah akli. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-77, wa an Utsman bin Abi As radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Itu wahai Rasulullah, ada seorang sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan tu telah menghalang antara aku dengan solatku dan bacaanku. Dia yalbisuha alayya, maksudnya dia campur adukkan, maksudnya dia menyebabkan aku jadi confused. Maknanya biasalah kita tengah semayang, kita dah confused, baca tak baca, berapa rakaat dah ni, 3 ke 4, tadi aku sujud sekali ke 2 kali ya. Jadi macam-macam kan, macam-macam yang berlaku ketika kita solat. Sebab apa? Memang dari syaitan. Memang daripada syaitan ni paling banyak dia ganggu kita ketika solat. Paling banyak dia ganggu kita ketika kita solat. Dia akan lupakan rakaat, berapa rakaat dah kita semayang, kemudian kita dah baca ke belum, kemudian kita dah sujud ke belum. Dia akan ragu-ragukan. Jadi memang sampai tahap kita pun dah kita pun dah tak tahu dah berapa macam mana nak buat. Maka faqala Rasulullah SAW, zaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itulah syaitan yang namanya khinzib. Nama syaitan tu khinzib. Fa iza ahsasta fata'awaz billahi minhu. Kalau kamu dapat rasakan seperti itu, maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan tersebut. Watful ala yasarika thalasa, dan ludahlah isyarat ataupun isyarat ludah sebelah kiri 3 kali. Qala fa'altu zalika fa azhabahu Allahu anni.
Maka dia kata aku pun buat macam tu, maka Allah Ta'ala selamatkan aku. Maksudnya hilangkan syaitan tu daripada aku. Dia tak hilang lah, syaitan tu tak ada. Tetapi kita takkan terpengaruh dengan bisikan-bisikan, keraguan-keraguan yang dia bisikkan tu. Syaitan tak akan hilang daripada kita, dia akan sentiasa ada. Cuma kita bila kita yakin kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi kekuatan untuk kita lawan lah. Kita tak akan terjebak kepada godaan dia ataupun was-was dia tersebut. Tapi itulah, kalau isyarah ludah belah kiri, jangan sampai tengok keadaan lah. Kalau kita solat di masjid di kapet, janganlah macam tu kan. Dan lagi meludah pula kan dekat kapet dalam masjid, kena halau je kan. Ada ulama kata isyarah aja, isyarah. Tapi jangan 3 kali berturut-turut lah. Mazhab Syafi'i ni tak boleh kan pergerakan 3 kali berturut-turut. Apa kan sikit. Itu. Maknanya sekadar pergerakan mulut tu tak apa. Tapi kepala tu jangan sampai itu tak boleh. Kepala sekali je. Pusing sekali belah kiri, lepas tu kita jangan ludah betul-betul lah. Jangan buat pasal. Di luar solat pun boleh. Di luar solat pun boleh. Ni dalam solat kalau berlaku macam tu lah, kita tengok belah kiri, isyarat. Sebab ini bergerak banyak kali tak apa. Yang tak boleh tu anggota-anggota yang besar lah, kepala, tangan, badan, kaki. Itu tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Dan membaca auzubillah dalam solat tak ada masalah. Tetapi jangan baca tengah-tengah Fatihah. Tengah-tengah baca Fatihah, tiba-tiba baca auzubillah, maka kena ulang balik lah. Hadis yang seterusnya, dia yang ke-78. Wa 'anil Qasim bin Muhammad anna rajulan sa'alahu faqala inni ahimu fi salati fayaksuru zalika alayya. Daripada Qasim bin Muhammad, sesungguhnya seorang pemuda telah bertanya kepada dia. Ini Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadi dia ni kalau nak ikutkan Qasim yang mungkin tabi'in lah. Tabi'in. Jadi hadis maqtu' dipanggil. Ataupun dia sahabat. Sebab Qasim bin Muhammad, maksudnya bin Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ada anak namanya Muhammad, cucu Abu Bakar Siddiq. Cucu Abu Bakar Siddiq. Kalau dia sempat hidup zaman Nabi, dia sahabat lah. Kalau tak, dia tabi'in. Jadi dia menceritakan bahawa dia kata inni ahimu fi salati. Aku ni selalu ada macam-macam macam-macam itulah bisikan dalam hati lah. Ada macam-macam fikir tentang tu, fikir tentang ni. Fayaksuru zalika alayya. Banyak datang lintasan-lintasan dalam ketika solat tu. Dia kata banyak benda datang kan, tu ni bisikan, tu bisikan ni. Maka faqala lahu amdi fi salatika, biar amdi, maksudnya teruskan je solat. Fa innahu lam yazhab anka, dia tak akan hilang. Benda tu tak akan hilang. Maknanya itu syaitan kan, dia tak akan hilang hatta tansarifa, sehinggalah kau akhirnya tinggalkan solat kau. Wa anta taqul ma atmamtu solati, dan kau katakan aku tak dapat sempurnakan solat. Maknanya tujuan yang dibuat tu lintasan-lintasan sampai kita dah pening dah, beberapa rakaat dah aku solat ni, aku dah baca ke apa. Supaya apa? Supaya kita tak solat. Lepas tu lagi kita solat balik, dia datang lagi. Kita solat balik, dia datang lagi. Akhirnya kita tinggal sekarang. Macam ni tak payah solat lah, tak boleh solat lah. Itu ada orang yang sampai tahap was-was. Solat berkali-kali, solat tak edi, solat masuk rakaat, 2 rakaat, 3 tak edi, ulang balik. Sampai bila? Ada orang, masa saya belajar di Joburg dulu, ada orang macam tu. Dia tak boleh nak uduk berkejam-kejam, mandi wajib berkejam-kejam, solat berkejam-kejam, dan tak boleh solat dengan orang, solat seorang-seorang. Kalau ikut jemaah memang tak selesai solat dia. Betul solat seorang-seorang. Dia kena penyakit tu. Jadi sebenarnya kita lawan je. Kalau kita selagi kita layan, dia makin pening, makin kita was-was. So tinggalkan saja. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta'. Okey.
Jadi itu dua fasal tadi pelengkap lah, sebagai pelengkap saja bagi fasal yang awal tu yang saya dah bahas panjang di situ lah. So di sini babu iman bil qadar. Bab seterusnya bab beriman dengan qadar. Qadar ni ataupun kita biasa panggil qada dan qadar lah. Ataupun qadar sajalah. Apa maksud qadar di sini? Iaitu ketetapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ilmunya, iradahnya, itu namanya qadar. Ataupun sebenarnya kalau pembahasan yang lebih terperinci lagi dalam akidah dipanggil qada dan qadar. Qada dan qadar. Kalau dalam hadis kan dia kata antumina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman dengan qadar. Dia tak sebut qada wa qadar. Dia antumina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Kamu beriman dengan qadar, kan? Dan ada setengah kita rukun iman tu yang keenam beriman dengan qada dan qadar. So apa beza qada dengan qadar ni? Apa beza qada dengan qadar? Dari segi bahasa qada dan qadar itu dari suatu sudut lah. Dari satu sudut boleh kita kata sama. Dari satu sudut boleh kata muradif, maksudnya dia mutaradif, dia boleh jadi sama. Tapi dari sudut lain boleh berbeza. Dari sudut lain dia ada perbezaan dia lah. Dan di sini ada khilaf di kalangan ulama Asy'ariyah dengan ulama Maturidiyah. Jadi apa yang difahami oleh ulama Asy'ariyah, qada itu adalah keputusan yang telah dibuat. Dia dalam bentuk ketentuan atau keputusan yang sudah dibuat. Kalau qadar itu pelaksanaan terhadap keputusan atau ketentuan tersebut. Itu ulama Asy'ariyah. Kalau ulama Maturidiyah dia terbalik. Qada itu pelaksanaan. Qadar itu ketentuan atau ketentuan atau keputusan yang telah dibuat. Sebab kan nanti ada hadis ni, kita baca dulu satu hadis. Faslul awal, fasal yang pertama, an Abdullah bin Amrin. Maksudnya di sini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah Ta'ala telah menulis, maksudnya menetapkanlah, maksudnya di sini menulis tu di Lauhul Mahfuz. Maqadirul khalaiq iaitu ketetapan bagi seluruh makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Qala wa arshuhu 'alal ma', dan arasnya itu berada di atas air. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Di sini Allah Ta'ala telah menulis, kataballahu maqadiral khalaiq. Tapi di mana dia kata di sini 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala sudah menulis ketentuan, takdir lah bagi seluruh makhluk. Okay. So di mana ditulis tu? Di mana ditulis? Jadi kita perlu kita perlu faham dia punya secara keseluruhan sebenarnya. Okey, yang pertama dalam ilmu Allah. Dan ilmu Allah ini qadim. Ilmu Allah qadim, maksudnya tidak ada permulaan lah. Zat Allah qadim, ilmu dia qadim. Maksudnya Allah sudah mengetahui sejak azali ya. Kemudian ada iradah, kehendak Allah. Kehendak Allah bersesuaian dengan ilmunya. Kehendak Allah Ta'ala, Allah berkehendak begini dan dia tak berkehendak sebaliknya. Itu pun qadim. Itu pun sudah azali, sudah qadim, semenjak azali qadim. Kemudian apabila Allah Ta'ala mula menciptakan, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit bumi, Allah ciptakan dulu arash. Jadi ada khilaf lah di kalangan ulama. Makhluk yang pertama Allah cipta itu apa dia? Ada yang kata arash, ada yang kata Lauhul Mahfuz, ada yang kata pen yang menulis itulah. Ada yang mengatakan ciptakan kegelapan, lepas tu ada yang kata ciptakan cahaya. Jadi macam-macam pendapat. Dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Bagusnya kalau siapa nak tahu, baca kitab Imam Ibnu Katsir, tajuk dia Al-Bidayah wan Nihayah.
Bahasa Arab adalah dalam 7-8 jilid. Dan ada juga jilid-jilid yang banyak lagi lah, cetakan yang lebih kecil. Dan terjemahan bahasa Indonesia lah setakat ni yang saya nampak, terjemahan bahasa Indonesia pun ada. Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan akhir, penghujung. Di situ Imam Ibn Katsir cerita sejarah penciptaan makhluk ini. Lepas tu dia datangkan sebuah hadis, dia kata awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Antara yang awal-awal Allah Ta'ala cipta ialah pen. Bila Allah perintahkan pen itu suruh menulis, uktub, tulislah. So pen tu tanya, tulis apa? Ya Allah, Allah kata tulislah apa yang akan berlaku mulai sekarang sampai kiamat. Ada yang kata sampai selama-lamanya. Jadi dia pun menulis. Di mana dia tulis? Di Lahul Mahfuz. Di Lahul Mahfuz. Lahul Mahfuz ni satu makhluk yang besar berada di arash, dibuat dari intan putih, macam-macam, dan ditulis dengan dakwat emas, dengan tinta emas. Tulislah segala takdir yang akan berlaku. Maknanya benda ni sudah pun ditulis 50,000 tahun selepas itu baru Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Itu sebahagian ulama memahami maksud kataba tu, maksudnya sebab ada tempoh kan, bi khamsina alfasana, maksudnya di situ ada kaitannya dengan makhluk, maksudnya ditulis di Lahul Mahfuz. Sebab Lahul Mahfuz tu makhluk juga, dia mesti ada dibatasi oleh masa. Kalau ilmu Allah, dia tak dibatasi masa. Kehendak Allah tak dibatasi masa. 50,000 tahun tu tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala, ilmunya dan iradahnya. Jadi bila kita mengatakan dari sudut ilmu Allah, segala ketetapan takdir itu dalam ilmu Allah dan kehendak Allah itu qadim, azali, tak ada permulaan. Kalau ditulis di sini 50,000 tahun sebelum diciptakan langit bumi, maksudnya ditulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Maknanya sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum tu sudah Allah ciptakan arah, ciptakan Lauhul Mahfuz, pen dan sebagainya lah. Kemudian baru Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Jadi di sini ketetapan, maksudnya di sini dia kata maqadir al-khalaiq. Dan bersinilah ulama asyarah mengatakan maqadir ni maksudnya satu ukuran, satu ketetapan. Maksudnya ditulis. Jadi sebab tu kita kata qadar itu di sini yang jadi khilaf. Maknanya kalau kita ikutkan hadis ini, nampaknya Maturidiyah lebih dekat penggunaan bahasa dia lah. Bagi dia qadar itu inilah ketetapan yang ditulis. Maqadir itu asal daripada qadar kan. Jadi asalnya miqdar lah, daripada miqdarun. Jadi jamak dia maqadir. Jadi daripada asal perkataan dia qadar. Qadara yaqdiru ataupun qaddara yuqaddiru. Jadi sesuai dengan apa yang difahami oleh ulama Maturidi. Tetapi ulama Asy'ariyah mengambil qada itu keputusan. Yaqdi ada nanti dalil-dalil yang menunjukkan yang qada yaqdi itu maksudnya memutuskan. Kan? Memutuskan sesuatu perkara, maksudnya membuat satu keputusan lah. Tapi itu dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa tak ada masalah. Maksudnya dua-dua ada hujah. Dua-dua ada hujah. Ada yang kata qada itu keputusan, qadar itu pelaksanaan oleh ulama Asy'ariyah. Dan sebaliknya Maturidi kata tak, qadar itu keputusan, ketetapan, dan qada itu pelaksanaan. Itu dari segi bahasa masing-masing ada hujah lah. Tak ada masalah. Itu bukan bab akidah, itu bab bahasa, penggunaan istilah bahasa. Okey. Kemudian bila kita kata kita ambil saya Asy'ariyah, jadi ambil yang Asy'ariyah lah, senang. Jadi qada itu keputusan, ketetapan, kemudian qadar itu pelaksanaan. Jadi kita kata qada itu berkaitan dengan sifat, qadar itu dengan kita kata berkaitan dengan sifat iradah Allah. Qada itu kaitannya dengan sifat iradah Allah. Maksudnya Allah sudah berkehendak sejak azali. Dan qadar itu pelaksanaannya berkaitan hubungan dia dengan sifat kudrah Allah Ta'ala. Sifat kudrah Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala melaksanakannya dengan kudrah dia dan berkehendak dengan sifat iradah dia. Keputusan itu memang daripada iradah Allah Ta'ala. Jadi itu antara qada dan qadar. So jadi persoalan yang selalu ditimbulkan oleh orang sekarang ni, apabila segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, jadi adakah segala
perbuatan-perbuatan manusia, termasuk maksiat-maksiat, dosa-dosa, kufur, syirik dan sebagainya itu satu ketetapan Allah juga. Dia timbul isu kat situ. Jadi ulama kita mengatakan ya, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mana secara kulliyat atau juz'iyat, secara ijmali atau tafsili, mana secara secara umum atau secara khusus, apa saja ketentuan semuanya telah ditentukan oleh Allah Taala dan dilaksanakan oleh Allah Taala. Ataupun di sini dia akan ada pembahagian lah. Satu, kita kata ketetapan terhadap makhluk-makhluk yang memang bukan makhluk hidup. Batu, kayu, pokok, apa semua ni kan benda yang tak ada akal benda. Jadi memang itu ketentuan tu Allah Ta'ala tu jelas. Yang jadi confuse-nya manusia dan jin. Manusia yang jin yang mana mereka ini diberi akal, diberi pilihan, dan mereka ni disuruh untuk taat kepada Allah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi seolah-olah manusia ni dia sebenarnya bila dia disuruh begitu, maknanya dia ni boleh buat keputusan sendiri, buat pilihan sendiri, dan dia yang akan melaksanakan apa yang dipilih tersebut. Jadi macam mana boleh kita kata Allah yang tetapkan segala-galanya, seolah-olah manusia ni pun macam batu, macam kayu, macam robot lah, macam tak ada pilihan kan. Semua dah ditetapkan. Itu selalu isu yang timbul kat situ lah. Jadi penjelasan dia memang agak rumit, agak panjang. Saya cuba ringkaskan insya-Allah bab qada dan qadar ni. Jadi kita kata di sini begini. Segala apa yang berlaku ini, kita fokus kepada manusia lah. Sebab kalau selain manusia itu jelas semuanya Allah Ta'ala yang tetapkan dan Allah Ta'ala yang laksanakan dengan kudrah dia. Masalah ni manusia lah. Jin tu lebih kiaskan kepada manusia jugalah. Manusia ni dia makhluk hidup, dia ada akal, dia ada pilihan, dan dia boleh melakukan, dia ada tenaga, ada kemampuan, dia boleh buat kan. Zahirnya lah, zahirnya begitu. Jadi adakah ini bercanggah dengan apa? Dengan hadis yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan segala-galanya? Ataupun ada perincian di situ? Maka di sini ulama khilaf, berlaku khilaf. Jadi kalau sebahagian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ya, segala-galanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang melakukan segala-galanya dengan dalil seperti wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Kullun min indillah, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi di sini kalau orang tidak dapat memahami perkara ini dengan sebenar, maka dia akan tersesat seperti golongan Jabariyah. Satu kelompok, satu fahaman yang namanya Jabariyah, mereka menganggap bahawa manusia ini seolah-olah dipaksa, majbur, dipaksa oleh takdir, tak ada pilihan. Dia berlaku kesilapan di situ. Jadi seolah-olah kalau buat maksiat pun ini kena takdir Allah. Buat maksiat pun takdir Allah. Jadi kat situ kesilapan dia. Tak kisah kalau buat maksiat pun bukannya pilihan kita, pilihan Allah, dan Allah juga punya dengan kudrah Allah juga benda tu berlaku, tak akan terkeluar benda. Maka dari sudut tu memang betul, tapi dari sudut lain dia ada kesilapan di situ. Dan satu lagi kelompok dia mengatakan bahawa iaitu Qadariyah ataupun Mu'tazilah lah. Qadariyah awalnya Qadariyah, kemudian diserap ke dalam Mu'tazilah. Mereka mengatakan okey, perbuatan manusia ini ada dua jenis. Satu dipanggil ittirari. Benda yang manusia tak boleh kawal. Mati, sakit kan, dia dia tak boleh tinggi lebih daripada yang telah ditetapkan. Maknanya segala itu dipanggil ittirari, yang benda yang manusia memang tak boleh nak kontrol. Satu lagi ikhtiari. Ikhtiari ni manusia ada pilihan. Contohnya taat dengan maksiat kan, Islam atau kafir, taat atau maksiat. Ini manusia ada pilihan. Maka di sini bukan di bawah takdir Allah. Mereka mengatakan ini bukan di bawah takdir Allah, manusia yang sendiri yang memilihnya. Bahkan ada yang lebih teruk lagi, kata Allah pun tak tahu apa manusia itu akan buat. Setelah manusia itu buat, baru Allah tahu apa dia buat. Ini bahaya ni. Maksudnya ada mereka ni dia panggil munkirul juz'iyat. Mereka memungkiri pengetahuan Allah, ilmu Allah terhadap perkara-perkara yang juz'i, yang terperinci, yang dibuat oleh manusia. Ini kafir lah.
Ini antara pendapat ahli falsafah yang telah dikafirkan oleh majoriti ulama. Walaupun ada setengah ulama kata perlu dibahas dulu adakah mereka ni kafir atau tidak, tapi majoriti ulama kata mereka kafir kerana seolah-olah Allah Ta'ala tu jahil, tak tahu apa manusia akan buat. Walaupun Allah tahu benda lain, tetapi manusia tu punya perbuatan ikhtiari Allah tak tahu lagi. Mustahil. Jadi bertentangan dengan banyak nas dan Quran hadis lah bertentangan. Cuma bila kita kata itulah, bila kita kata memang Allah buat semua, dia akan pergi kepada Jabariyah pula. Dia akan pergi kepada Jabariyah, iaitu semua Allah yang takdirkan. So macam mana kita nak explain tu, kita nak faham dengan fahaman yang betul. So ringkasnya begini, memang secara akidah, secara i'tiqad, keyakinan, keimanan kita kena beriman. Kan? Dalam rukun iman kan, antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Kita kena beriman kepada ketetapan Allah Ta'ala, segala yang baik dan buruk memang dari Allah. Itu kita kena i'tikad, percaya je. Kita kena percaya, i'tikad, yakin. Tetapi dari sudut pelaksanaan Allah Ta'ala beri manusia pilihan. Dan ini tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Mustahil seseorang tu berkata, saya seumur hidup saya tak pernah ada pilihan. Bohonglah. Kau pergi kedai kan, pergi kedai nak beli lauk pun kau pilih ayam ke ikan ke sambal ke kari ke, kau boleh je pilih. Mana ada takdir telah memaksa saya memilih kari ikan. Dia pilih mana yang dia nak pilih. Kadang-kadang tak jadilah pilihan pula. Kan? Niat nak pergi makan roti canai kan pagi-pagi, tiba-tiba nampak nasi lemak, macam best nasi lemak, tukar. Niat tadi kan nak beli roti canai. Jadi manusia tak boleh nafi bahawa dia ada pilihan. So macam mana kita nak tatbikkan, macam mana kita nak sinkrokan antara pilihan manusia ni dengan takdir Allah. Jadi akan berlaku empat perkara tidak dapat tidak, dan siapa pun tak boleh nafi. Yang pertama, manusia memilih untuk melakukan sesuatu dan perkara itu terjadi. Dia pilih nak buat sesuatu, benda tu jadi. Maka di sini apa yang berlaku? Pilihan manusia itu bertepatan dengan takdir Allah. Pilihan manusia itu bertepatan dengan takdir Allah, maka benda itu jadi. Yang kedua, manusia dia memilih tapi tak jadi. Dia pilih, dia nak buat benda tu tapi tak jadi. Berlaku. Bukan semua benda kita pilih berlaku kan. Ada yang kita pilih, kita nak tapi tak jadi. Kenapa? Tak bertepatan dengan takdir. Kita nak macam ni tetapi takdir kata lain, maka tak akan jadi. Yang ketiga, kita tak memilih. Kita tak pilih pun nak buat benda tu, dan benda tu memang tak jadi. Sebab kita tak buat, kita tak pilih, benda tu tak jadi. Sebab apa? Sebab dia memang bertepatan dengan takdir. Takdir pun tak takdirkan benda tu jadi. Jadi kita tak pilih, benda pun tak jadi. Sebab apa? Takdir pun kata takkan jadi. Yang keempat, kita tak pilih tapi jadi juga. Kita tak nak kena COVID, kena juga COVID. Mana ada orang pilih nak kena COVID, tetapi kena juga. Takdir lah tu. Itu takdir. Jadi empat perkara ni tidak ada manusia yang boleh nafikan. Tidak ada manusia yang boleh nafikan empat perkara ni dalam kehidupan dia akan ada empat perkara ni. So tak ada manusia yang dia pilih semua jadi, atau dia pilih semua tak jadi, atau dia tak pilih semua tak jadi, atau dia tak pilih semua jadi. Mustahil. Mesti ada yang dia pilih, kadang jadi, kadang tak jadi. Ada yang dia tak pilih pun kadang jadi, kadang tak jadi. Jadi di situ sinkro ataupun ada tatbik ataupun ada kita panggil pertembungan di antara pilihan manusia dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi kita kata tidaklah manusia itu dipaksa 100% dan tidak juga dia bebas 100%. Jadi Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Kita kena ingat Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Dia takkan buat sesuatu yang mana akhirnya Allah akan disalahkan. Dia kata, ya Allah, kau takdirkan aku buat dosa. Macam mana aku dah namanya takdir, memang benda tu akan berlaku lah. Bukan salah aku lah, salah engkau lah ya Allah. Orang akan kata macam tu, orang akan pertikaikan benda tu. Tetapi Allah Ta'ala tanya balik, engkau buat tu atas pilihan kau ke ataupun kau tak pilih? Cuba kita buat satu benda ni semua bukan pilihan kita ke, atau kita yang memang ada keinginan nak buat kan? Buat sama ada maksiat ke, taat ke, memang kita timbul keinginan nak buat, kita akan buat. Jadi tak jadi, itu takdir. Dan kita tak boleh kata, saya
tak nak buat tapi jadi juga. Tapi adakah semua benda kau tak nak buat jadi juga? Ada juga kau tak nak buat tak jadi. Saya nak buat tapi tak jadi. Tapi ada juga kau nak buat tapi jadi kan. Jadi dinilai kepada pilihan manusia ataupun niat dia. Di sini manusia diberi dosa dan pahala dinilai dari segi niat dan keinginan dia. Dia berniat nak buat benda tu, benda baik, dan benda tu berlaku, dia akan dapat pahala sebab niat dia tu. Sebab tu agama kita memberi keringanan. Hadis Nabi kata innallaha tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Taala memaafkan umatku yang dia khata', tak sengaja, dia terbuat benda tu tak sengaja. Yang kedua, dia terlupa. Yang ketiga, dia dipaksa. Tiga perkara ni dimaafkan dalam banyak perkara lah. Walaupun ada sebahagian perkara tu tetap dia dikenakan tindakan juga. Contohnya tak sengaja bunuh orang. Tak boleh lah lepas macam tu je kan. Tak sengaja bunuh orang, hukuman dia ringan sikit. Tapi di akhirat dia selamat lah. Di akhirat dia selamat. Di dunia dia akan kena hukuman ringan sikit daripada bunuh dengan sengaja. Kalau tidak tadi semua kata tak sengaja. Susah nanti kan. Tapi kebanyakannya akan dimaafkan. Sebab apa? Sebab kita dinilai, diberi dosa pahala dengan kita punya niat kita. Kita sengaja nak buat. Kita ada qasad, ada niat nak buat benda tu. Di situ diberi pahala dan dosa. Jadi, apa tu orang timbulkan lagi? Keinginan dan ini kan daripada Allah juga. Dia petikai, makin dalam dia petikai. Jadi, ada setengah ulama Maturidi menerangkan begini. Ilmu Allah itu azali. Ilmu Allah itu azali, iaitu Allah Ta'ala sudah mengetahui. Katalah Allah Ta'ala akan ciptakan Zaid, akan lahirkan seorang manusia daripada satu pasangan suami isteri yang namanya, bayi itu nama Zaid. Allah sudah mengetahui sejak azali. Dan Allah Ta'ala sudah mengetahui bahawa Zaid ni aku akan ciptakan, aku akan bagi dia keinginan, aku akan bagi dia segala-galanya. Dan dia ni akan memilih untuk buat begini, buat begitu. Buat begini, begitu. Dia tak akan pilih buat tu, buat ni. Allah tahu. Mana Zaid belum ada lagi, tapi Allah sudah tahu. Kalau aku ciptakan Zaid, aku tahu dia akan buat begini. Dia tak akan buat begini. Jadi, kadang-kadang Allah Ta'ala akan mentakdirkan sebahagian perkara mengikut kehendak Zaid, dan Allah Ta'ala akan mentakdirkan yang berlawanan dengan kehendak dia. Di situlah keadilan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala tak takdir sesuatu benda yang berlawanan 100% dengan kehendak kita. Ataupun 100% ikut kehendak kita, tak. Allah Ta'ala akan takdirkan sebahagian mengikut kehendak kita dan sebahagiannya sebaliknya. Jadi apabila benda Zaid tu hidup, bila dia diciptakan oleh Allah Ta'ala, akan ikut takdir tu lah. Di sini, mana bukanlah Allah Ta'ala itu dia memaksa Zaid ikut keinginan Allah saja. Sebab Allah sudah tahu Zaid ni kalau hidup, kalau aku bagi dia pilihan, dia akan pilih yang ni. Maka Allah pun takdirkanlah yang tu sebahagian, tak semua, sebahagian. Dan Allah Ta'ala takkan mentakdirkan sebahagian yang lain. Begitu juga kalau Zaid tak pilih ni, tetap juga Allah Ta'ala akan takdirkan sebahagian dan sebaliknya sebahagian yang lain. Faham? Itu penjelasan daripada ulama Maturidiyah. Jadi manusia ini diberi pilihan. So pilihan dia itu yang akan sama ada bersesuaian dengan takdir ataupun tidak. Setakat itulah sebenarnya ulama mampu menjelaskan lagi perkara tersebut supaya kita taklah dikatakan seperti Jabariyah menganggap Allah Ta'ala memang memaksa kita dengan takdir, dan kita juga tidak dianggap seperti Mu'tazilah Qadariyah yang mengatakan manusia ni dia ada pilihan, dia bebas 100%, dia nak buat apa saja dia buat. Dan itu benda tu jelas kita tahu tak berlaku, tak mungkin. Manusia ni boleh buat apa saja yang dia pilih. Jadi kita tengah-tengah di antara Qadariyah dengan Jabariyah. Kita tidak menyalahkan Allah seperti Jabariyah, dan kita tidak menganggap kita ni kitalah yang melakukan perbuatan kita sendiri, dan Allah tidak campur tangan langsung dalam perbuatan ikhtiari kita. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah setakat itulah yang dibahas secara ringkasnya sajalah. Ada panjang lagi penjelasan, kalau saya nak hurai memang panjang. Itu dalam bab akidah. Saya memang mengajar akidah sebenarnya. So kita tengoklah di sini, kalau bab-bab ni memang hadis tentang akidah. Jadi saya terangkan secara ringkas lah. Sebab apa? Panjang lagi hadis ni nak dibaca. Ini baru satu hadis tentang permulaan bab qada dan qadar. Wallahu alam. InsyaAllah setakat tu dulu. Kita sambung nanti hadis-hadis yang seterusnya yang berkaitan dengan qada qadar ni pada bulan depan insyaAllah.
Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.